Alhamdulillah bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Surau, seluruh ahli jabatan kuasa, Tuan Ekonomi, dan seluruh sahabat-sahabat muslim dan muslimat sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam ini sekali lagi kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT. Datang kita ke surau ini sebagaimana datang pada semalam hari, sebagaimana juga kita datang pada kemarin dulu dan sebagainya. Tinggal lagi datang berulang-ulang kali ini, janganlah sampai ia menjadi sekadar satu budaya dan rutin. Bila masuk pukul 7 suku, nak pergi ke mana, suraulah tempat dia. Sampai pukul 9 pergi ke mana, balik rumah. Lepas tu buat apa? Mengadap TV sekejap barangkali dan tidur terus. Itu rutin kita. Barangkali ada sebahagian daripada masyarakat menganggap begitu. Jadi kalau ada sekadar itu yang diniatkan, yang dirasakan betapa sia-sia segala apa yang dilakukan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bagi orang yang ada Allah, yang ingat dia nak kembali kepada Allah, maka setiap masa ada depan mata dia tu, dia guna sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri sehinggalah sampai kepada pertemuan dia dengan Allah. Jadi jangan sampai kita datang hari ini seumpama semalam, seumpama kemarin dulu, tetapi datang kita dengan keyakinan dan kefahaman bahawa apa yang kita lakukan ini bukan sekadar main-mainan ikut-ikutan, tetapi ia adalah urusan agama, urusan dosa pahala, urusan yang akan ditegak kembali di hadapan Allah SWT pada hari pengadilan awam nanti. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tidak lupa saya ingatkan kepada saya dan sahabat-sahabat juga untuk kita pasangkan niat keikhlasan kepada Allah SWT pada urusan ibadah kita sekarang ini. Di samping niatkan untuk kita menemui waktu solat Isyak, bagi kita lakukan secara berjemaah, supaya sahabat-sahabat sekalian kita dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan secara yang terbaik, disebut sebagai muhsinin. Bagaimana kaedah muhsinin ini dalam persoalan sembahyang? Habis sembahyang maghrib teringat nak sembahyang Isyak, habis sembahyang Isyak teringat nak sembahyang subuh, habis sembahyang subuh teringat pula nak sembahyang zuhur. Terus-menerus kait-mengait, berhubung antara satu sama lain. Dalam keadaan teringat tu, tiba-tiba kita dipanggil menghadap Allah SWT. Comel keadaan kita, cantik sangat. Waktu malakul maut datang kepada kita, kita pada masa itu dalam keadaan teringat atau berhubung hati kita kepada Allah SWT, nak lakukan munajat pada tahap yang tinggi, iaitu pada ibadah solat. Sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi melihat kepada bab keikhlasan. Kita rasa bab ni yang terlalu kata orang terlalu fundamental dan terlalu awal bagi kita. Bila sebut ikhlas ni, ini benda yang dibincang dah berapa lama dah. Budak-budak kita ni sekarang bukan orang baru dalam Islam ni. Agak orang dah ramai dengan kita, dah menceng dah. Dalam kerjaan kita, profesion kita dah menceng. Itu juga dalam Islam ni, maknanya dah lama sangat dah. 40 tahun seorang, 50 tahun seorang. Jadi bila kita patah balik kepada perbincangan benda-benda fundamental ini, bukanlah bermakna kita seolah-olah pusing jarum balik ke belakang. Dah, urusan agama ni sahabat-sahabat sekalian tidak ada apa yang dikatakan rugi, tidak ada seseorang yang boleh mendakwa bahawa dia sudah tahu tentang urusan agama. Sebab itu kadang-kadang perkara yang bersifat fundamental perlu untuk kita bisik-bisik balik, ingat-ingat balik, kita curi-curi balik dalam Islam. Pasal sebab benda yang mudah ni kadang-kadang kita buat mudah. Bila buat mudah jadi silap. Bila silap, kita pula tak perasan dia tu silap. Akhirnya kita terbiasa pada kesilapan. Bagaimana sahabat sekalian?
Contoh saya cuik sikit. Kita cuik sikit. Fatihah mudah kan? Ada orang yang tak reti Fatihah. 40 tahun kita sembahyang Fatihah tak tahu. Tapi kalau orang tanya, boleh tak? Cuba baca Fatihah sekali. Dia bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tanya balik. Ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim ke Ar-Rahmanir-Rahim? Waktu tu mula. Ya semua. Ar-Rahmanir-Rahim ke Ar-Rahmanir-Rahim? Sebab apa? Sebab kita dengar ada Tok Imam baca Ar-Rahmanir-Rahim. Pasal apa Ustaz? Salah tu baca. Itulah kata. Benda yang mudah oleh kerana kita duduk biasa sangat, kadang-kadang lidah kita boleh tergelincir, tergelincir. Bila tergelincir, sekali gelincir kita tak perasan, kali kedua gelincir lagi, tak perasan lagi, masuk kali ketiga gelincir pada tempat yang sama, akhir sekali dia melekat. Dia melekat, akhir sekali dah menjadi kebiasaan dan amalan kita. Habis tak sekali. Apa tu dia? Ar-Rahmanir-Rahim ke Ar-Rahmanir-Rahim tak sekali? Ni lah. Ya ke tu? Betul ke kena? Boleh tahan juga. Berceracak je kat rumah kita. Nanti Ustaz, boleh tak Ustaz nak tengok Quran sekejap? Ini nak cerita benda mudah yang kadang-kadang kita tak sedar jadi rosak. Bagi orang yang faham bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, dia jawab Ar-Rahmanir-Rahim, tak ada masalah. Sedang gerak dia pandai sandarkan perkataan itu. Tapi bagi kita orang awam ni, kita ikut apa yang jadi tu, jadi kebiasaan untuk imam kita. Bila tengok Quran, Ar-Rahman ni, bukan nu, sebab dia adalah sifat kepada Alhamdulillahi, Allah, Lillahi. Sebab bagi bawah, maka dia pun jadi bagi bawah. Tapi orang yang belajar bahasa Arab, dia boleh sandarkan kepada apa-apa barang. Pasal dia pandai twist, dia pandai beri alasan. Jadi itu yang penting pada kita, tak sekadar perkara yang mudah pada urusan agama. Kadang-kadang oleh kerana kita bermudah-mudahan jadi rosak dalam keadaan kita tak sedar. Jadi kita cuba lihat sikit lagi kesinambungan daripada apa yang kita bincangkan pada sebelum ini. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu hazzun min shawmihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahr wan nasab." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, betapa ramainya orang-orang yang berpuasa tetapi tidak ada sebarang keuntungan daripada ibadah puasanya, hanyalah semata-mata lapar dan juga dahaga. Begitulah juga betapa ramainya mereka yang bangkit pada waktu malam tetapi tidak ada sebarang keuntungan daripada ibadah bangkit yang pada waktu malam, melainkan mengantuk dan juga letih. Hadis sahih. Yani idza lam yakun as-shawm was-salat li wajhi Allah Ta'ala fala thawaba lahu. Apa maksud hadis ni? Imam Abu Lays Samarqandi kata maksudnya ialah apabila ibadah puasa dan juga solat itu dilakukan bukan kerana Allah, fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala di sisi Allah SWT. Pahala-pahala ni sekarang kita tak berapa nampak dan kita tak berapa nak guna. Bila masa kita nak guna pahala, tak nampak sekarang dan tak ada manfaat pun sekarang, tak ada faedah pun. Tetapi besok bila sampai depan Allah, inilah tempat kita cari sekarang. Yang ada ulama kita kata pahala-pahala ni duit pada hari akhirat. Manakala RM sen ni adalah duit pada masa hidup dunia sementara. Duit di akhirat adalah pahala. Pada waktu itu bila kita nak cari balik duit, kita dah menabung sekian banyak pada ibadah kita, waktu dunia tengok-tengok tidak melekat satu sen pun. Sebagaimana yang disebut dalam hadis dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami kedepankan kepada mereka segala amalan yang mereka dah lakukan waktu dunia dulu, faja'alnahu haba'an mansura.
tiba-tiba kami jadikan sifat amalan mereka ini seumpama debu yang berterbangan kencang, tidak melekat sikit pun pada telapak tangan mereka. Tak ada memberi guna. Pasal apa? Rupanya cek sahabat sekalian, hilang perkara yang paling penting kepada ibadah. Disebut sebagai nyawa kepada ibadah. Apa dia nyawa kepada ibadah? Ikhlas. Keikhlasan. Rukun ibadah ialah kita jaga dia punya asas-asas ibadah. Contoh kita ambil solat. Maka asas solat ini adalah rukun 13 tu. Kita kena jaga. Itu gambaran luaran, perkara zahir. Waktu kena jaga awal-awal kita nak angkat takbir tu kena tahu dah. Takbiratul ihram tu adalah rukun, adakah sunat? Adakah perkara tempelan saja? Itu kena tahu tu. 13 perkara tu. Kemudian kena jaga rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kena jaga sekali benda tu. Yang kita duk jaga sangat dibahaskan dalam amalan, dalam pelajaran fiqh, itu adalah rupa luaran, kerangka luar. Tetapi hak dalamnya apa dia? Sebenarnya nyawa kepada kerangka luar tadi, itu adalah dia amalan hati, iaitu khusyuk, iaitu keikhlasan. Apa sahaja kita buat, maka amalan hati tadi menjadi indikator benchmark sama ada yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah atau sekadar ada pautan. Ada pautan. Dibahaskan oleh ahli ulama kita, bagi ibadah yang kita lakukan dalam keadaan tidak ada khusyuk dalam hati, maka ibadah tadi sekadar kita perambil hutang, tak melekat hutang kita dengan Allah saja. Tapi pahala tak ada. Pasal benda dalam nyawa dia tak ada. Dia sekadar ada rangka luaran saja. Sebab itu kena jaga persoalan keikhlasan sahabat sekalian. Kita tak ada nak tengok di bahagian depan sebenarnya, pasal sebelum ni kita nampak macam ada hujung kuliah. Sebenarnya disebut juga persoalan nifaq pada permulaan perbincangan oleh Imam Abdul Lais Samarqandi. Dia nak sungguh kita faham bahawa bila kita bincang tentang ikhlas, ada satu benda yang menjadi lawan kepada ikhlas yang perlu kita tolak buang jauh-jauh untuk tidak sampai merosak dan membinasakan amal ibadah itu sedikit. Apa dia? Antaranya nifaq, iaitu perasaan ataupun perangai munafik. Sebab orang munafik ni adalah orang yang tak ada keikhlasan pada amalan mereka. Bila buat satu perkara, mereka ada double meaning. Mereka ada dua tujuan, dua maksud. Dia bukan sekadar pada maksud luaran, tapi ada benda lain yang disimpan duduk dalam hati sahabat sekalian. Ini munafik. Sebab itu bab munafik ni Quran dia jaga sangat-sangat, dia fokus sangat-sangat sampai ada satu surah yang diberi nama khusus dengan nama Al-Munafiqun. Surah Al-Khashi'un tak ada. Surah Al-Mu'minun ada. Dalam surah Al-Mu'minun ada yang beritahu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu ada. Tapi beri nama spesifik atas nama Suratul Khashi'in tak ada. Tapi Al-Munafiqin ada. Pasal apa? Nak suruh kita berhati-hati, jaga-jaga. Ini perangai atau sifat yang merosakkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Imam Al-Mujahid, iaitu salah seorang daripada imam tafsir yang hebat dalam sejarah Islam ini, menyatakan permulaan kepada Quran iaitu surah Al-Baqarah. Tengok bagaimana Allah menekankan tentang sifat munafik. Waktu Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, Allah bawa dua ayat saja. Mula-mula Allah cerita tentang orang beriman dulu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 4 ayat Allah guna untuk menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lepas tu 2 ayat Allah cerita tentang orang-orang kafir. Selepas orang kafir, Allah guna pula ayat 13 ayat cerita tentang orang munafik. Cerita tentang orang munafik.
Ini sahaja supaya kita berhati-hati selagi mana ada sifat nifak dalam diri kita, selagi itu ibadah kita disisihkan Allah, ditolak daripada penerimaan di sisi Allah SWT. Ini kena jaga sahabat sekalian. Lepas tu orang munafik ni nak buat kawan tak boleh, bahaya. Dia seorang yang tidak setia, khianat ada pada diri dia sahabat sekalian. Dan kita diajar jangan sampai ada perasaan atau perangai khianat dalam diri kita. Selagi mana ada 4 sifat dalam diri kita, maka kita ada sifat munafik yang real, yang original. Apa dia? Idza hadatsa kadhiba, bila bercakap bohong. Yang kedua, bila berjanji pecah janji. Yang ketiga, bila diberi amanah dia khianat. Yang keempat, bila bergurau atau bermusuh dia melampaui batas. Idza khasama fajara. 4 sifat ni kalau ada 1 ke 2 ke mana-mana sifat 4 ni, maka melekat pada diri kita perangai orang munafik. Sifat orang munafik, sifat yang menjauhkan kita daripada penerimaan ibadah di sisi Allah SWT. Sehingga munafik ini dalam Islam, Allah SWT tegur Nabi SAW yang pernah pergi semayang atas jenazah orang munafik. Nabi tahu orang itu munafik, tapi Nabi pergi juga SAW. Akhirnya turun ayat yang tegur perbuatan Nabi SAW. La tusalli ala ahadihim mata abada. Jangan sampai kamu bersolat di atas jasad mereka apabila mereka mati. Dan Nabi akan boleh, rupanya tak boleh. Betul pandangan Umar Al-Khattab. Kenapa ya Rasulullah tu nak pergi, sedangkan dia tu musuh Allah. Dia bercakap dengan 2 bahasa, 2 lidah, 2 maksud. Nabi ingatkan boleh. Rupanya bila pergi, lepas tu turun ayat menegur perbuatan Nabi SAW. Dan kita ingat, munafik ni zaman susah dia tak timbul, dia tak berlaku. Munafik dia berlaku zaman senang, zaman kemenangan Islam. Sebab itu orang yang bersama dengan Nabi dalam perjuangan di Mekah itu semua ikhlas, mukhlisin lahuddin. Tapi bila pergi ke zaman Madinah, mula timbul orang-orang munafik. Lepas tu kalau kita belajar sains tentang Al-Quran, ulumul Quran, dia ajar untuk kita membezakan antara ayat Madaniyah dengan ayat Makkiyah. Ayat yang turun sebelum hijrah dan ayat yang turun selepas hijrah. Antara penanda dia ialah kalau ayat itu bercerita tentang orang-orang munafik, confirm itu ayat yang turun selepas hijrah. Kenapa? Sebab semasa itu adalah zaman keemasan Islam, zaman kemenangan Islam. Dan waktu itu bila orang Islam muncul depan Nabi SAW, belum tentu hati dia baik sebagaimana lidah dia. Tapi di Mekah semua baik. Watak-watak seperti Bilal, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Abu Bakar, Umar, Osman, itu semuanya adalah watak manusia-manusia yang ikhlas pada urusan agama, sahabat-sahabat sekalian. Ini tentang munafik yang perlu kita jaga sampai sekarang, terutama sekali dalam keadaan kita hidup secara selesa. Islam ada pada diri kita, kita rasa tak susah langsung, tinggal lagi susah pada kita sama ada nak ikut ke tidak saja. Sudah tentu pada masa ini sifat munafik itu banyak bertampak pada hati dan perasaan kita. Tinggal lagi kalau orang-orang tu dia tahu bahawa bahayanya munafik dan dia tahu bagaimana cara nak melepas diri daripada sifat-sifat yang membinasakan ibadah di sisi Allah SWT. Itu alang-alang kita sebut tentang ikhlas ni, kita sebut juga tentang munafik tadi. Menurut sebahagian daripada sarjana Islam, masalu man ya'malu ta'at lirriya' was-sum'ah kama sinar rajulin kharaja ila as-suq wa mala'a kisahu husam fayaqulu an-nasu ma amla'a kisa hadha ar-rajul fala manfa'ata lahu siwa ma qalat an-nas. Bandingkan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah tetapi ada riya dan ada juga sum'ah dalam hati dia. Ini sahabat sekalian, adalah seumpama seorang manusia yang keluar menuju ke pasar, ke market,
Kemudian dia bawa dompet, tapi isi dompet dia itu adalah batu. Bukan dompet kita lagi faham, uncak. Uncak. Isi uncak itu adalah batu, anak-anak batu. Fayaqulun nas ma ala akisa hadzal rajul. Maka berkatalah manusia, orang ramai bila tengok uncak dia bawa, banyaknya isi uncak dia, maknanya banyaknya duit yang dia ada, tak sekalian. Tebal, kemana lagi berat. Itu dia. Fala manfa'ata siwa maqalatin nas. Sebenarnya tak ada manfaat langsung kepada manusia tadi, melainkan cakap-cakap manusia saja. Manusia syok, manusia perasan bahawa dia ni banyak duit, padahal tak ada nilai langsung. Kerana mak duduk dalam uncang itu sebenarnya adalah anak batu. Anak batu. Walau arada an yashtari bihi syai'an la yu'ta bihi syai'an. Kalau sampai di market dia nak beli dengan menggunakan anak batu tadi, maka tak ada nilai langsung. Tak boleh nak beli barang satu apa pun. Pasal anak batu bukan duit. Kadzalika alladhi 'amila bir-riya' was-sum'ah la manfa'ata lahu man 'amila syai'an siwa maqalatin nas. Begitulah bandingan orang yang ke hulu ke hilir, rumah surau, masjid, surau, masjid. Orang tu tengok dia malu, kopek-kopek kat belakang pintu. Baik sungguh, Allah terbaik sungguh Cik Mamat, baik sungguh Cik Gaya kita. Dah, belum dengar azan lagi dah turun dah. Baik sungguh cakap kopek. Tapi di sisi Allah ada nilai tidak? Ada. Pasal tak ada. Hati dia tidak melekat ikhlas kepada Allah. Sebaliknya ada dua benda. Lihat, ar-riya' was-sum'ah. Dua-dua ni benda sama je. Iaitu riya' dan juga sum'ah. Riya' ni kita semua tahu, amalan baik kita tunjuk ke orang. Kita tunjukkan kebaikan kita, ketaatan kita kepada orang. Sum'ah pula kita cerita ke orang. Sami'a yasma'. Sam'atan. Kita cerita kepada orang benda baik. Itu sahabat sekalian, dia jalan depan orang sengaja dia tunjuk mepeh, orang kata jalan mepeh. Jalan sampai lagu anak batu ni dia buat tersungkur, dia pun jatuh. Lagu anak batu pun jatuh. Pasal apa? Nak suruh orang pergi tanya dia, Cik Mamat, awak letih benda ni? Tak cukup tidur. Dia nak cerita lah tu. Tak cukup tidur. Apa kau tak cukup tidur? Kan 12 jam waktu malam ni. Takkan tak cukup 12 jam? Betul lah 12 jam. Orang lain 12 jam. Saya 2 jam tak lepas. Buat apa 10 jam lagi tu? Semayang tasbih. Tu dia tu cerita ke orang. Semayang tasbih tak sekalian. Ini duk cerita ke orang. Cerita ke orang. Ini bagi semua. Semua. Atau tunjuk pada orang yang sekalian. Sebab itu salafus salih, generasi yang terbaik pada urusan agama juga sekalian. Saya nak sebut sekalian supaya kita tidak kadang-kadang ada juga nakal dalam pemikiran kita. Ustaz-ustazah ni kalau dia duk cerita bab hukum, bab agama, mesti duk cerita zaman Rasulullah, zaman sahabat. Sikit-sikit Rasulullah, sikit-sikit sahabat, sikit-sikit Rasulullah, sikit-sikit sahabat. Tidak kata orang tidak beri sikit pun, tidak up to date, tidak kata orang open-minded langsung. Dah sikit-sikit tu dah duk cerita. Kita nak ingatkan balik sekalian, dalam Islam ini, Islam tunjuk kepada kita generasi terbaik adalah generasi yang ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi yang terbaik. Kemudian generasi yang kedua at-tabi'in, kemudian yang ketiga tabi'in. Iaitu generasi yang duduk ataupun hidup pada 300 tahun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sekarang. Disebut salafus salih. Sebab itu pada urusan agama bila bercakap, inilah generasi yang jadi idola, sampel depan mata kita. Pasal mereka yang terbaik. Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa kehidupan aku, iaitu yang ada pada zaman aku ini, generasi sahabat. Kemudian mereka yang mendatangi, kemudian mereka yang mendatangi. Lepas tu sikit-sikit kita cerita Nabi, sikit-sikit cerita sahabat, sikit-sikit cerita tabi'in.
Pasal mereka adalah manusia yang paling baik yang perlu kita ambil sebagai contoh teladan kita tak sekalian. Generasi salafus saleh, mereka adalah orang yang mendahulukan Allah SWT dan Rasul berbanding dengan dunia. Beza dengan kita sahabat sekalian. Dan kebiasaan mereka bagaimana mereka menghidupkan malam hari. Tetapi bagaimana keadaan mereka bila mereka menghidupkan malam hari, mereka mendahulukan keikhlasan. Abdullah bin Mubarak contohnya, at-tabi'in yang cukup hebat, ulama tabi'in yang hebat. Dia ni kalau dia nak bangun qiyamul lail, dia tak bangun dengan khalayak ramai, dia buat tidur. Dia tunggu orang tidur belaka, diam belaka, tenang, sunyi sepi belaka, baru dia bangun pelan-pelan, pusing ke belakang, cari tempat kosong, dia bermunajat kepada Allah. Dia memperhambakan diri pada Allah pada waktu malam dalam keadaan orang lain tidur belaka. Keikhlasan hati dia ditunjukkan bagaimana dia tak tunjuk apa yang dia buat tadi kepada orang lain. Sehingga kan dalam satu kisah bagaimana seorang tabi'in tak sekalian, dia menyusup daripada orang ramai seorang-seorang, dia bangun pelan-pelan, dia bangun pergi ke tempat ibadah tak sekalian. Dia ingatkan dia seorang bangun pada masa itu, masuk dalam surau, tengok orang lain penuh dalam surau, seolah-olah tak ada tempat lagi dah nak dia semayang tak sekalian ataupun nak dia beribadah. Masing-masing penuh, rapat belakang. Dia nak cerita bagaimana setiap seorang berusaha untuk menyembunyikan kebaikan yang dia buat, jangan sampai dilihat orang. Lepas tu sahabat sekalian, orang buta adalah orang yang senang pada zaman salafus saleh. Senang dalam maksud apa? Diberi bantuan. Tahu-tahu ada je gula depan pintu rumah, tahu-tahu ada je gandum 3-4 kilo depan pintu rumah. Siapa yang hantar? Dia tak tahu pasal dia buta. Jadi generasi sahabat dan tabi'in mencari orang buta ni supaya orang tu tak tahu bahawa dia yang hantar bantuan sahabat sekalian. Ali luar biasa. Ali Zainal Abidin, cicit kepada Nabi SAW, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana dia ni orang yang susah. Maksud susah tu maknanya tak ada rezeki yang lebih daripada keperluan dia pada satu hari sahaja. Adakah susah dia kerana dia malas? Tak. Dia bekerja. Baru pagi-pagi lagi dia usaha untuk cari kayu api di hutan. Kemudian dikumpulkan, kemudian dijual di market sahaja. Tapi yang penting apa yang dia buat, hasil daripada jualan itu dia guna untuk menabung di akhirat. Dia akan cari roti, dia akan buat macam-macam untuk dibantunya orang-orang susah dalam masyarakat pada masa itu. Sehingga kan orang tak tahu dia sebenarnya penderma yang paling efektif, yang paling aktif pada masa itu. Sebab dia turun keluarkan derma dia pada waktu malam, waktu orang tidur, waktu malam. Sehinggalah apabila mati saja Ali Zainal Abidin sekalian, barulah orang tahu rupanya dialah penderma kepada surau masjid, kepada rumah anak-anak yatim, kepada balu-balu, kepada ibu-ibu tunggal yang tinggal. Rupanya dialah orang yang paling banyak menyumbang. Tak ada orang giling kepala. Pasal apa? Sebab dia sendiri dianggap oleh orang ramai sebagai orang susah, orang miskin. Rupa-rupanya dia mendahulukan orang lain. Dia dapat hasil, dia beri kepada orang lain sahabat sekalian. Bila mati saja, waktu orang uruskan jenazah dia, orang nampak bagaimana kepala baru dia lembab, penuh dengan kesan lembab, iaitu dia mengandar kayu-kayu api daripada hutan bawa ke market, ke Carrefour, ke Giant, ke Tesco kalau kita lenika nak pergi jual tak sekalian. Jadi orang nampak rupanya dia selama ni orang ada main teka-teki siapa ni penderma, siapa dia donor yang begitu murah, yang begitu penyayang pada orang ramai. Begitu juga start lepas daripada dia mati, maka terputuslah bantuan kepada orang-orang miskin ni secara otomatik, menyebabkan orang perasan rupanya dia sahabat sekalian. Ini kita nak cerita bagaimana amalan yang dilakukan oleh generasi salafus soleh ini pada gambaran keikhlasan yang cukup hebat.
Kita tengok bagaimana satu kisah, satu hadis dibawa oleh seorang ulama, iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan kepada kita sekalian satu kisah yang berlaku. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW, lantas bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku sentiasa bersedekah, memberi sumbangan pada orang ramai. Fa'altamisu biha wajah Allah Ta'ala wa uhibbu an yuqala li khair." Aku hanya mengharapkan keredaan Allah. Bila aku memberi itu, aku sedekah tu, aku tidak fikir kepada lain, hanya Allah SWT. Tetapi pada masa yang sama, aku juga seronok kalau orang panggil aku ni orang baik. Tu dia tak sedar. Nampak ke tidak? Ini biasa lagu pada kita sekarang ni lah. Generasi kita belakang, golongan khalaf ni tak sekalian. Bila kita buat kebaikan, memang niat kita lillahi ta'ala, tapi kadang-kadang kita nak juga Allah baiknya kalau tak imam nampak aku datang surau ke masjid dah. Allah kebaiknya kalau kerusi JKKT nampak kita memberi sumbangan derma dan sebagainya dah. Ada juga terselit sedikit perasaan macam tu dalam hati kita, dalam keadaan kita lillahi ta'ala. Boleh ke tak sahabat sekalian? Maka Nabi SAW nak jawab macam mana? Allah tolong jawab. Turun satu ayat daripada Allah SWT, iaitu ayat dalam surah Al-Kahfi 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ayat terakhir surah Al-Kahfi. Inilah surah yang menjadi ayat yang menjadi jawapan Nabi SAW kepada hamba Allah yang tanya tadi. Boleh tidak ya Rasulullah, waktu aku menghulu derma lillahi ta'ala tadi, ada sikit ingatan dalam hati aku, alangkah baiknya kalau orang tengok aku buat benda baik. Boleh ke tidak? Maka Allah tolong jawab bagi pihak Nabi SAW. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia ni beramal soleh, amal benda-benda yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sama sekali melakukan syirik pada urusan ibadah tadi dengan segala sesuatu apa pun. Jadi apa maksud syirik di sini? Iaitu ada niat kedua selain daripada Allah SWT. Boleh faham Ada payah di sana sekalian. Payah. Ya Imam Fudail bin Iyad kata apa? Tarkul amal li ajli nas riya'un, wal amal li ajli nas syirkun, wal ikhlas an yu'afi Allah minhuma. Ini susah tak sekalian. Kita tinggalkan amalan benda-benda baik kerana manusia, itu adalah riya. Contoh, kita tak mari ke sebuah masjid pasal kita tak nak orang tengok kita. Selama ni kita datang sama masjid, orang duk tengok, orang duk puji, angkat jari begini pada kita dah. Kita tahu kita belajar agama. Kalau niat kerana manusia ni tak boleh tak jadi, maka malas pergi. Malas pergi. Rupanya itulah dia. Tinggal ketaatan kerana manusia, bukan kerana Allah suruh, tapi kerana manusia. Itulah dia. Kemudian buat perbuatan baik kerana manusia pula, itu bukan riya, itu syirik. Kenapa pergi sebuah masjid ni? Pasal orang kata kalau pergi masjid budak baik. Kita pergi. Tadi tak pergi, ini pergi. Ini syirik sekalian. Tadi riya, ni syirik. Faham mana ikhlasnya? Ikhlasnya ialah Allah SWT membersihkan kamu daripada dua keadaan itu. Ini dikatakan oleh guru tasawuf Fudail bin Iyad, ayyu'afiyallahu minhuma. Allah mengafiatkan kamu daripada dua keadaan itu. Awak pergi ke, awak tak pergi ke, dua-dua lillahi ta'ala. Pergi kerana Allah, tak pergi pun kerana Allah Ta'ala. Dah sakit sampai nak bawa kaki pun sampai berkilo-kilo berat sekalian, katakan kena penyakit untuk, dah tak boleh nak pergi lillahi ta'ala, bukan kerana suatu benda yang lain sekalian. Ini baru betul-betul ikhlas kerana Allah SWT. Ini berat ke tidak? Berat. Kita duduk bincang sebelum ni bagaimana Ali radhiyallahu anhu saat peluang keemasan nak bunuh Yahudi sekalian, dah terbuka kat bawah, nak hujam saja, pedang dah diangkat, tiba-tiba muka dia diludah oleh Yahudi tadi. Terus
tak jadi nak bunuh. Sarung balik pedang, ngek balik rumah tak sekalian. Sikit je tak sekalian. Sampai Yahudi kejar pula belakang Ali radhiyallahu anhu, manusia Muslim, kenapa kamu dalam keadaan ada peluang terbuka untuk bunuh aku, tiba-tiba kamu biarkan kau lepaskan aku. Ali beritahu kerana hilang keikhlasan. Mula-mula lillahi ta'ala, kamu ni adalah musuh Allah, maka menjadi kewajipan kepada aku untuk bunuh kamu dalam masa perang ni. Di luar perang tak boleh, dalam masa perang ni tiba-tiba kamu ludah muka aku, jadi timbul marah dalam hati aku. Ketika itu tidak lagi lillahi ta'ala, tapi ada bercampur dengan kepentingan dia. Sikit je tak sekalian. Ini dia. Kalau dia bunuh juga masa tu macam mana? Lagu syirik kan? Syirik. Bila sebut syirik, ya Allah, rosak amalan. Kalau rosak saja tak apa tak sekalian. Masalahnya orang syirik ini bukan sekadar rosak, dihumbang pun tak masuk neraka Allah. Itu dia. Pasal meletakkan kuasa lain, zat lain, sifat lain, af'al lain sama ataupun lebih dahsyat daripada Allah SWT. Ini hak kita kena faham tak sekalian. Surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Barang siapa yang melakukan syirik pada Allah SWT, Allah mengharamkan syurga, wajib dia masuk neraka. Tengok, syurga haram, neraka wajib. Wa ma lizalimin min ansar. Allah tidak menyediakan sebarang pertolongan kepada orang yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Ini syirik sekalian. Bahaya. Lepas tu kita banyak kali bila sebut tentang syirik, kena jaga. Syirik barangkali pada zat kita boleh jaga. Zat kita tak akan sembah. Waktu kita Allahu Akbar semayang tadi, tiba-tiba kita letak tok tekong perut kunci ke depan ni, kepala botol. Ada situ? Macam tu tak ada. Sebab kita tahu ini terang-terang syirik tak sekalian. Jadi syirik pada zat, pada madah, pada subjek. Ada subjek lain selain daripada Allah SWT depan mata kita. Ini terang-terang kita tolak sebab kita tahu ini salah, tak betul. Tapi yang jadi masalah kita ialah syirik pada sifat dan juga af'al. Ini yang jadi masalah. Dalam keadaan kita angkat takbir Allahu Akbar, Allah yang amat besar, tiba-tiba pada masa yang sama kita melakukan syirik pada sifat Allah, pada af'al Allah. Ini yang perlu kita faham sungguh-sungguh supaya Allah memelihara diri kita dan amalan kita daripada perkara-perkara tadi. Cuma sahabat sekalian, yang kita sebut tadi, waktu kita melakukan ketaatan langsung, kita tak boleh ada niat terus. Cuma dibahas oleh ada ulama seumpama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga sultan ulama, ketua segala ulama, raja segala ulama, iaitu Syekh Izzuddin Izzuddin Abdul Salam. Mereka berkata apa? Kalau kita datang ke surau ni, katakan nak semayang, dan memang niat kita tu nak semayang lillahi ta'ala, pada masa yang sama ada sikit niat kita selain daripada itu. Apa dia? Nak jumpa terimam, katakan, ataupun nak jumpa Lebay Ali. Lebay Ali ni nak buat appointment dengan dia hari-hari lain, masa-masa lain, payah. Nak kena naik tangga, rumah dia tingkat 17 tu, lift pula rosak. Jadi kat mana mudah nak jumpa dia? Di surau. Jumpa dengan Lebay Ali dah, ataupun Cik Gayah tadi lah. Nak order kek lapis 3 rasa, katakan. Tapi jumpa kat mana? Jumpa di surau. Boleh ke tak? Tunggu ke surau tu lillahi ta'ala nak semayang, pada masa yang sama ada sikit niat lain nak jumpa Lebay Ali ataupun Cik Gayah, nak order kek lapis 3 rasa. Boleh ke tak? Jadi ada ulama kita ni, dia faham keadaan kita, dan kata boleh dengan syarat hak lagi besar adalah urusan Allah. Urusan dunia tadi sikit dia, dan urusan ni adalah urusan orang panggil temporary, urusan sementara. Hak urusan Allah tu urusan permanent, urusan kekal. Okey, urusan kamu nak jumpa dengan Cik Ali, dengan Lebay Ali, dengan Cik Gayah tu urusan sekejap. Al-Arad sekejap. Faham tak? Itu ni. Ini
Macam mana alim ulama kita tolong kita sahabat sekalian, tunjuk jalan agama kepada kita, supaya kita bila buat urusan agama ni, kita buat secara yang terbaik. Aku ni pada level mana? Kalau level orang tak boleh melekat juga, ada juga niat lain. Aku punya ada ruang di sana, dengan syarat niat kedua itu tidak terlebih besar daripada niat yang pertama, iaitu lillahi ta'ala. Dan juga yang kedua itu sifatnya adalah sementara, sekejap je. Bila dah jumpa je alim, bila jumpa je ayat, dah okey cik dengan dia, dah selesai, habis. Faham tak? Sebab itu dikatakan, kalau ada di kalangan manusia yang mengerjakan haji, di samping pergi untuk buat haji dan umrah, ada sikit dia pasal dalam hati dia, nak berniaga, nak bawa sayur bayam, sayur kangkung, nak tanam dalam rumah dia, duk jual pasal malam, tak lepas. Jual di Mekah lah mula. Dah orang satu dunia datang ke situ, kok boleh jadi kaya. Boleh ke tidak niat ada tu ada? Boleh, tapi tadi jangan sampai niat kedua lebih besar daripada niat pertama. Dan niat kedua itu sifatnya adalah sementara. Comel tak sekali. Tunggu saja sambil jawab azan ni. Sama juga. Bak derma, beri sumbangan. Nak tadi kata dia Rasulullah, aku bersedekah lillahi ta'ala, tapi aku nak juga rasa kebaikan segera, iaitu pujian orang. Yalah, Rasulullah jawab dengan jawapan yang terbaik, iaitu fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tetapi Islam juga beri ruang kepada kita, sahabat sekalian, beri ruang kepada kita. Islam kata apa? In tubdu sadaqati fa bi'immani wa in tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Jika sekiranya kamu beri sedekah dalam keadaan terang-terang, ada kameraman depan, tik-tak ambil gambar itu. Fali'imani, benda tu baik. Urusan sedekah tak baik. Fali'imani, baik. Wa in tukhfuha, tetapi jika sekiranya kamu sorok-sorokkan, wa tu'tuhal fuqara, dan kemudian kamu beri kepada orang yang berhajat dalam keadaan sorok-sorok, fa huwa khairul lakum, itu yang terlebih baik. Nampak tidak? Maknanya ada ruang, sahabat-sahabat sekalian. Benda-benda lillahi ta'ala ni ada ruang juga. Allah kata rupanya ada ruang di sana. Kita nak ambil nikmat segera tu, ada ruang juga bagi orang-orang awam, orang-orang susah sangat nak jaga hati dia tak sedar. Tapi jangan sampai niat kedua itu lebih besar daripada niat pertama. Imam Al-Ghazali waktu syarah ayat tadi, dia kata dengan dua syarat. Kita nak beri sedekah depan kameraman TV3 RTM1 ni boleh, tapi dengan dua syarat saja. Dua syarat. Nombor satu, kamu ni adalah somebody, kamu ni adalah seorang kedua, supaya bila kamu tunjuk benda tadi, anak buah kamu boleh ikut. Anak buah kamu boleh ikut. Satu. Syarat kedua dia kata, hati kamu boleh jaga. Kamu boleh jaga hati kamu, iaitu bukan kerana kamu nak menunjuk dah, tapi kerana kamu nak beri teladan kepada orang ramai. Kalau aku tak tunjuk orang tak nampak orang tak jadi kamu dari. Tu dia lah. Nampak tidak? Boleh tak sekalian jadi nampak ruang ada tu. Kalau lagu tu sedap pun tak ustaz boleh cerita lagu tu. Boleh buat boleh buat, tapi kalau kita cari yang pertama itu yang terlebih baik. Wa tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Itu yang terbaik sekali. Jadi dalam persoalan ikhlas ni, Pak Haji, Imam Nawawi dia bawa kepada kita ada tiga level ikhlas. Ada tiga level. Ingat tadi. Level pertama, orang yang beribadat kerana Allah. Pasal apa kerana Allah? Pasal
pasal dia tahu innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim. Yang baik-baik besok dia akan dapat nikmat syurga Allah SWT. Yang jahat-jahat lawan Allah, neraka Allah jahim, api neraka hak menyala-nyala. Maka bila dia sembahyang, bila dia puasa, bila dia zakat, bila dia haji, dia ingat benda ni. Dia buat kerana dia nak syurga, dia buat kerana dia takut neraka. Hak ni ikhlas ke tak? Ikhlas. Imam Nawawi kata ikhlas, tapi ikhlas hak paling bawah. Imam Nawawi ni siapa tak sekalian? Ulama dalam mazhab Syafi'i yang sampai ke peringkat mujtahid. Antara baginda dengan Imam Al-Ghazali dari sudut keilmuan, Imam An-Nawawi lagi tinggi kedudukan daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak sampai mujtahid, Imam An-Nawawi mujtahid. Bila kita sebut mujtahid, maknanya ulama yang sampai boleh kita jadikan dia sebagai ketua mazhab. Kita nak ikut mazhab ni pun boleh. Tapi waraknya Imam An-Nawawi ni, dia tetap mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ini warak. Jadi bab warak nanti kita boleh bincang tentang warak sama sekalian. Tentang warak. Bagaimana sifat warak ini adalah sifat yang paling, antara sifat yang paling awal terlucu dalam amalan orang-orang Islam sama sekalian. Warak. Dia tetap meletakkan diri dia sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi ajma'in. Jadi waktu menceritakan tentang ikhlas, Imam Nawawi kata ikhlas ada 3 level. Level hak paling bawah adalah level tadi. Orang hak sembahyang, hak zakat, puasa, haji kerana nak syurga, takut neraka. Ini saya sekalian. Jadi level orang panggil level orang yang bisnes dengan Allah. Orang yang bisnes dengan Allah. Kenapa dia solat berjemaah? Sebab dia tahu solat berjemaah 27 kali ganda. Kenapa dia tak sembahyang seorang-seorang? Dia dalam rumah ke tempat lain ke? Kerana dia tahu itu kurang markah, 1 markah. Kenapa dia pergi ke masjid? Masjid Al-Aqsa pula. Sebab dia tahu di sana 500 pahala. Kenapa dia berusaha pula pergi Masjid Al-Haram? Kerana dia tahu di sana 100,000 pahala. Jadi orang ni orang yang sentiasa cari peluang yang terbaik di sisi Allah SWT. Pandai dia bisnes. Dia berniaga dengan Allah. Dia berniaga dengan Allah. Boleh ke tidak? Boleh. Ini standard ikhlas. Tetapi hak paling bawah. Yang kedua, ini lebih baik daripada yang pertama tadi. Ialah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah kerana takut pada Allah. Hasil daripada ilmu ma'rifat yang melekat dalam hati, pengajian akidah, tauhid, iman yang dia belajar daripada kecil. Wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib ada, zat Allah selama-lamanya. Dalil anak ini. Hidam artinya sedia, mustahil baharu, wajib sedia, zat Allah SWT. Dalil anak ini. Dia kenal sungguh-sungguh tu, kenal sungguh-sungguh tauhid kepada Allah SWT. Maka datang perasaan takut dalam diri dia. Dia siapa? Allah siapa? Nak ukur dia dengan Allah SWT. Masya Allah. Jadi dia kenal Allah siapa. Menyebabkan hasil daripada faham dia, kenal dia kepada Allah, maka dia melakukan ibadah ketaatan. Tapi base dia, premis dia adalah takut kepada Allah. Orang ni tak sekalian lebih tinggi darjat daripada yang pertama tadi. Kenapa kamu sembahyang? Kerana takut pada Allah. Kenapa kamu tak minum arak? Takut pada Allah. Ini lagi tinggi daripada yang pertama tadi tak sekalian. Ini mempanggil pada darjat seorang hamba Allah yang takut kepada Allah. Tapi yang terbaik tu belum. Ada satu lagi yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Imam Nawawi kata, iaitu orang yang kenal Allah, sebenar-benar kenal, akhirnya dia melakukan ketaatan kepada Allah kerana dia adalah hamba Allah. Allah adalah Tuhan dia. Itu saja. Kenapa kamu ni sembahyang tak kena tinggal ni? Kerana aku hamba Allah. Duit kamu ni bukan senang kamu boleh. Berpuluh-puluh tahun duk toreh pokok kentok ni. Pasal aku nak bagi duit pergi ke Mekah, belum ada apa di Mekah. Baik pergi
pergi ke Nagoya, baik pergi ke Las Vegas, apa pergi ke Mekah ni panas lagi di sana. Kerana aku nak mengertikan haji, kerana aku hamba Allah, Allah suruh aku pergi haji. Aku tak senang. Alasan dia ialah kerana aku adalah hamba Allah. Allah adalah Tuhan aku. Orang ni ikhlas pada tahap nombor 1. The first class, sekarang first level ni dia, iaitu kita ni kenal kita adalah hamba Allah, yang wajib kita buat apa yang perlu kita buat, yang wajib kita tinggal apa yang perlu kita tinggal. Pasal dia Tuhan, kita adalah makhluk. Itu saja. Bukan kerana syurga neraka, bukan kerana takut, tapi kerana aku ni hamba dia. Ni sahabat sekalian, hak inilah hak berlaku kepada wali Allah yang hebat tu, Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan sahabat sekalian. Rabi'atul Adawiyah, kata-kata dia yang cukup hebat, yang dikaji sampai ke hari akhirat, hari kiamat. Orang kaji kata-kata, kata-kata dia kata apa? Ya Rabbi, in kuntu a'budaka khawfan minan nar fa'adkhilni fiha, wa in kuntu a'budaka tam'an li jannatika faharjirni minha. Wa in kuntu a'budaka hubban laka fa'atini ma wa'atani. Comel kata-kata dia kata apa? Hei Tuhanku, kalau aku beribadah kepada kamu kerana takut neraka kamu, maka kamu sumbat aku masuk neraka. Pasal apa aku semayang? Takut ke neraka? Orang tak semayang, neraka. Oh, kalau kerana itu tujuan aku semayang, sumbat aku masuk neraka. Itu dia. Kita kalau fikir, lagu mana pula? Tak suruh pula Tuhan masuk, sumbat kita dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, kalau aku semayang kerana nak tama'al jannati, kerana nak kepada syurga kamu, faharrimni minha, muharamkan aku daripada masuk syurga. Jangan bagi. Lagi kita tak faham tak sekalian. Tapi sebaliknya, kalau aku taatkan kepada kamu, yang baik aku buat, yang jahat aku tinggalkan. Kenapa? Hubbanlah, kerana semata-mata cinta sayang aku kepada kamu ya Allah. Fa'atini ma wa'atani, maka kamu berilah apa yang telah kamu janjikan kepada hamba kamu yang baik. Ini sahaja. Ini Rabi'atul Adawiyah yang meletakkan ketaatan dia kerana dia sayang kepada Allah SWT. Jadi Rabi'atul Adawiyah, wali Allah sampai tak kahwin dalam kehidupan dia sahaja, kerana dia kata waktu Hasan Al-Basri, wali Allah yang lain, ahli sufi juga datang melamar Rabi'atul Adawiyah untuk dijadikan isteri. Dia kata, macam mana aku nak terima lamaran kamu? Hati aku cuma ada satu je. Maka hati yang satu ini sudah aku beri kepada Allah. Jadi aku tak ada hati kedua. Ini sahaja. Jadi payuh gamuknya kita kata ustaz ni bawa cerita jauh sangat, cerita ahli sufi tu. Kenapa pula jauh? Jadi kalau rasa jauh atas ambil apa bawah. Jadi semayang pasal nak syurga, takut neraka, cukup dah pada kita. Tapi ibadah orang awam. Kita nak lagi faham 3 kedudukan kesaksian. Contoh, saya seorang bapa, saya ada 3 orang. Mudah kita faham. 3 orang anak. Bila saya nak outstation sekalian, saya beri arahan dan anak-anak duduk diam-diam, jaga peraturan, jaga akhlak, jangan menyusahkan mak kamu, jangan buat perang saudara dalam rumah, macam-macam lah. Balik seminggu lepas tu saya tengok, cek habis, saya buat checking pada bilik masing-masing. Bilik yang pertama saya tengok, anak yang pertama bersih bilik dia, tak ada sampah-sampah, teratur bukan main lagi kain baju, buku, alat-alat permainan dalam rumah, dalam bilik dia. Saya tanya dia, ni bagus sungguh Amin, buku kemat, pakaian kemat. Sebab apa? Amin jaga peraturan ni, kebersihan jaga, kerapian jaga. Amin kata apa? Daddy lupa. Daddy kata kalau Amin jaga kebersihan dalam bilik, Daddy kata nak bagi hadiah remote control kan? Kereta remote control ataupun iPad, dia tak main dah remote control. Zaman
kita dulu dah. Sama Daddy. Kan Daddy kata nak bagi iPad kat Amir. Kita kan kalau orang ni tak boleh juga. Tapi dalam hati Binawa yang sungguh dia kata. Dia nak hadiah rupanya. Habis duit aku 3-4 ribu iPad. Nah, dia nak hadiah rupanya. Binawa ada dalam hati Binawa. Masa dia ingat jadi tu. Ayah kata, Daddy kata kalau Amir jaga peraturan dapat iPad sendiri. Tu dia. Bangga tak kita? Bangga, tapi dalam hati masih melekat Binawa. Masuk bilik kedua. Mat. Oi, bagus mat. Rapi, kemas, bersih. Sebab apa mat boleh jaga kebersihan kerapian ni? Mat kata, anak kedua kata, Daddy tak ingat ke Daddy ada ni mouse cage. Tak, dia punya misai campur. Misai jalan tenteng tak sedap. Tu misai Daddy. Misai tu saja meluruhkan jantung Mamat. Dia kata, Mamat takut tak Daddy punya misai bersipul. Tengok dia punya rotan kat belakang pintu tu. Cari pasal nak lawan perintah Daddy. Kalau lawan perintah Daddy, berdiri dah berbirat dalam belakang. Dia kata tengok rotan kat belakang pintu besar kat main. Waktu tu bangga tak kita? Bangga sama sekalian kan? Pasal dia takut kat aku. Oi, bangga aku, dia takut kat aku. Tapi ada tidak gerun pada hati kita? Saya rasa juga learning pasal aku kuat. Bila aku pencet besok nak angkat rotan aku tak larat, bergetar kan sangat Parkinson tak sekalian. Waktu tu takut tak daripada kita? Rasa-rasa tak ada takut daripada aku. Waktu tu tak sekalian bangga kita setara mana setara tu. Tapi bila pergi ke bilik yang ketiga, Mok, pasal apa ni? Jadi semua bilik Mok ni rapi, tertib, kemas, bersih. Kenapa? Takut kat Daddy ke? Tak. Nak kena iPad ke? Tak. Habis kan Daddy bapa Mok, kamu anak Daddy. Dia kata kan saya ni anak Daddy. Waktu tu apa perasaan kita? Allah, seronok soal sekalian. Kalau ada air masa tu kita minum air. Pasal seronok. Dia mengaku kita bapa dia mengaku dia anak kita. Jadi kita rasa seronok sama boleh lena tidur soal sekalian. Bukan kerana dia nakkan iPad duit kita. Bukan kerana dia takutkan misal jalan lenteng kita. Tapi kerana dia tahu dia adalah anak. Ini dia kita dengan Allah SWT. Contohnya semua tak? Ulama kita tunjuk jalan kepada kita. Jadi kalau mana kita nak buat, mestilah target orang nombor satu. Itu tanda amaran dan pelajar pada kita. Setakat ini saja saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kefahaman kita pada urusan yang kita kata simple, iaitu urusan ikhlas kepada Allah SWT. Tetapi sebagaimana kita bincang tadi lah, benda yang ikhlas ni kadang-kadang, benda-benda yang simple ini kadang-kadang kita belajar, kita kesandung habis, terbandung habis. Jadi kita buat refreshment balik, buat revision balik kepada apa yang sudah kita sedia ada dalam pemikiran dan kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita dan ibadah kita. Setakat ini saja. Ada pertanyaan ke? Ada, kalau ada, tolong jawab. InsyaAllah. Setakat ini saja kita akhirkan yang tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.